Assalamualaikum. Okay, ni video yang ke-6. Okey, video yang ke-6. Okey, sekarang ni bagi kes hari ni kita nak tengok bila dia ada simbol yang macam ni. Okey, lepas tu dia ada simbol lebih kecil atau lebih kecil dan sama dengan dan lebih kecil. Okey, sebenarnya benda ni adalah sama yang kita belajar dalam part 5 hari tu. Okey, benda ni di antara juga sebenarnya. Okey, bila kita buka benda ni, okey, kita tengok soalan A ni Okey, ni yang yang ada garis kiri kanan ni maksud dia baca sempadan. Sempadan kepada suatu nombor ni lah. So dia tak tulis banyak kali. Ini adalah simbol cara nak tulis dia lah. So kalau kita buka sebenarnya Z, okey, sebelah kanan dia lebih kecil 1.78, sebelah kanan dia lebih besar 1.78. Itu sebenarnya yang tanda yang panjang-panjang yang ni. Okey, so bila kita buka dia jadi macam tu. So jadi soalan kita sekarang ni dia nak suruh cari taburan kebarangkalian. Okey, ini kebarangkalian dia bila Z duduk di antara 1.78 dengan 1.78. Lebih kecil daripada 1.78, lebih besar daripada 1.78. Dia kembali kepada kes yang kita belajar pada video yang kelima. Okey, bila dia dah jadi macam ni. Okey. Oh sorry, saya tertinggal. Ini ada satu negatif. Okey. So dia sempadan satu positif, satu negatif. Kalau yang ni 0.2, sebelah kiri dia negatif 0.2. Kat sini 0.45, sebelah kiri dia negatif 0.45. Yang ni 3.071 belah kanan, sebelah kiri negatif 0.3071 lah. Okey. So bila dia jadi macam ni, dia kembali kepada sama dengan kes yang kita belajar yang ni video 5 ni. So dia akan jadi macam ni. Satu negatif, satu positif. So dia akan dapat graf macam ni lah. So bila dia dapat graf macam ni, cara pengiraan dia sama yang macam semalam. Sebab tu saya cakap tak perlu ingat pun sebenarnya yang ni nak simbol macam ni, nak simbol macam ni ke apa. So bila kita dah tengok graf, kita faham graf, insya-Allah kita boleh buat. Okey. So bila kita dah pecahkan, kita dah keluarkan palang ni, so dia sebenarnya dibaca ni. Okey. So kita nak cari yang ni lah. Okey. So sekarang bila kita dah ada yang ni, barulah kita lukis graf dia. Okey, sebelah kiri dia negatif. Okey, dah tak palang dia, saya ingat agak-agak lah. Okey, negatif 1.78. Okey. Yang ni 1.78 positif. So kat sinilah. Okey. So kita bacanya dari macam ni cara dia. Z, kalau kita nak baca dari sebelah kanan, ni kan lebih kecil. Okey. Kalau kita nak baca sebelah kanan yang ni, Z lebih kecil daripada 1.78, positif, lebih kecil. Okey, so lebih kecil dia ke sinilah. Okey. So kalau kita nak baca sebelah kiri pula, kalau kita nak baca sebelah kiri pula, Z lebih besar kan? Z lebih besar daripada negatif 1.78. So lebih besar. So bila lebih besar, dia lorek ke sini. So, sebab itulah kita dapat kawasan yang tengah ni. So sekarang kita nak cari luas yang ni sahaja. So yang kita tak nak tu adalah, okey, ni dia dah lorek. Okey. So tadi yang ni lebih besar, dia lorek belah kanan, ni pun belah kanan. So okey, jadinya yang ni lah yang dia nak. Okey, yang ni yang dia nak. Ni nak lorek. Yang kita nak luas sekarang, kita nak tahu kebarangkalian dekat bawah graf ni. Okey, so sekarang kita tak nak, kita nak buang. Kita nak buang yang ni. Macam semalam, sama yang video semalam. Video yang kelima tu. So buang A. So tak kisahlah mana A mana B. So yang ni pun nak buang juga. Buang B. So yang ni tak mau, yang ni tak mau. Okey. So kita guna law yang kita dah ada tu. Ataupun kita punya dia punya hukum dia lah yang kita dah tahu tu adalah luas satu bawah graf tu. Luas satu bawah graf tu adalah 1. Ini macam konsep kita tolak kawasan berlorek itulah yang saya bagi contoh hari tu. Okey. So kita dah tahu luas semua ni adalah 1.
So kita nak tolak yang kita nak buang tu. Nak buang tu kawasan A dengan B. So di sini kita buat A dulu. Okey. So yang ni A. Okey, A kita direct boleh ambil sebab dia dah memang sebelah kanan. Dari palang dia ni, dia duduk sebelah kanan. Okey. So yang ni kita boleh buat terus lah, sebab yang ni kita boleh direct tengok table. So PZ lebih besar daripada 1.78 sebab duduk sebelah kanan kan, dari palang ni duduk sebelah kanan. So dia lebih besar daripada 1.78. So tolak lagi dengan kawasan B. Okey. Okey, sekarang B ni belah negatif. So bila duduk belah negatif, dia tak boleh tengok table kan. So kita kena pantulkan dia. So bila kita pantul, negatif ni jadi positif. So jadi 1.78. So tolak sekali lagi, PZ lebih besar 1.78. Okey. So yang ni kawasan A, yang ni kawasan B. Okey, kalau kamu perasan benda ni sama kan? Samalah sebab dia datangnya daripada sini lah. Inilah simbol dia ni. Okey, palang ni maksud dia besar satu, kecil satu. So, daripada nombor yang sama ni lah. Okey. So kita selesaikanlah, kita tengoklah dalam table. Okey, so sama dengan satu kita dah tahu. Okey ni, satunya datang daripada sinilah. Okey, satu yang ni. Okey. Tolak. So tolak yang ni. PZ lebih besar 1.78. Okey, kita tolak. Yang ni kita tolak A, yang ni kita tolak kawasan B. Okey. So yang ni kita boleh tengok dalam table. Okey, saya buka table. Okey, table kita tengoklah macam biasa. So sekarang kita nak tengok 1.78. Okey, 1.78. Okey, 1.78. 1.78. Okey. So go straight, yang ni go down. Okey, so dia jumpa dekat 0.0375. So dekat belakang ni dia tak ada nombor kan. So start sampai situ je lah. 00375. Okey, betul lah dia dapat dekat sini 00375. So sama juga dengan kawasan B, benda yang sama. So tekan je kalkulator, dapatlah 0.925. Okey, sama dengan B juga ni. Okey, benda yang sama dengan B. Apa yang saya terangkan dekat A ni adalah sama dengan B. Okey, bila kita buka ni, yang pertama kita kena buka dia punya yang ni, palang dia ni. So bila dia buka, dia sebenarnya jadi Z dekat tengah, satu lebih kecil, satu lagi lebih besar. Okay, satu positif, satu negatif lah. Okey, so bila kita lukis, dia dapat macam ni lah. Okey, so baca sebelah kanan dia lebih kecil, sebelah kecil dia ke sini. Baca sebelah kiri dia lebih besar, so bila besar ke kanan lah. So dapatlah tengah-tengah ni. Okey, so kita nak tolak A, kita nak tolak B. So yang ni A, yang ni B lah. So buang kawasan yang kita tak nak tu. Yang ni cari dalam table. So saya samalah stepnya. Okey, so saya nak cuba buat soalan C. Okey, kita cuba buat satu soalan yang tak tunjuk jalan kira. Okey, C. Okey, first kita buka dulu dia punya palang yang ni. So sebenarnya maksud dia satu positif, satu negatif lah, 0.45. Okey, yang ni so Z, satu kecil, satu besar, so 0.45. Okey, dapat macam tu, lukis graf. Okey, lukis graf. Okey, kalau dah faham tadi, tak lukis graf pun tak apa, dah nampak dah apa nak tolak apa, kat mana nak buang, kat mana tak buang. Okey, tapi kalau masih bela-bela lagi tu, lukis kita graf, tak rugi pun. Okey, so sebelah kan kiri negatif 0.45, sebelah kanan 0.45. Okey, so daripada kanan
Okey, yang kita baca yang ni dulu, Z lebih kecil. Okey, lebih kecil. Maksudnya, okey, dari palang ni dia lebih kecil. So, maksudnya dia ke kiri lah. Kalau yang ni, Z lebih besar. Okey, Z lebih besar. So, bila lebih besar, dia ke kanan lah. Okey, dia ke kanan. So, dapatlah lorekannya di tengah-tengah ini. Okey. So, bila dah dapat macam tu, automatiklah kita tahu yang ni kita nak buang. Kita nak buang kawasan A. Yang ni pun kita nak buang kawasan B. So, kita gunalah law yang kita dah tahu tu. Luas semua graf tu adalah yang ni luas semua graf tu adalah 1. So, tolak dengan kawasan A. Ini kawasan A. Okey. 0.45. Tolak juga kawasan B. Kawasan B ni negatif. Bila negatif kita pantulkan dia jadi positif lah. So, sama. So, dia ada dua kawasan 0.45 tu. So, kat sini 0.45. Okey. So, yang ni kawasan A, yang ni kawasan B. Okey. So, tibalah masanya kita tengok tabel. So, yang ni PZ lebih besar 0.45. Yang ni pun samalah. PZ lebih besar yang ni lebih besar dah sama dengan 0.45. Okey. So, 1 turunkan 1 tolak. So, kita tengok tabel lah 0.45 duduk kat mana. 0.4 kat sini, 5 kat sini. So, kita tengok dia bertembung dekat 0.3264. So, kita tulis dekat sini lah. 0.3264. So, sama jugalah ni pun 0.3264. Okay, so guna sahaja kalkulator kamu akan dapat 0.3472. Okey, so yang ni. Okey, so yang ni jawapan untuk C. So cuba tengok dan buat semula. Tengok buat semula. Buat dengan D sekali. So saya bagi jawapan D. D jawapan dia 0.99786. Okey. So kes yang seterusnya kita tengok simbol lebih besar pula. Okey. Okey, tadi simbol dia lebih kecil dan sama dengan dan lebih kecil. Okey, yang ni pula lebih besar pula. Okey, bila lebih besar sama juga. Benda ni, konsep dia ni kita kena buka juga. So, yang ni sebenarnya dia ada satu positif, dia ada satu negatif. So, okey, sebelah kiri negatif 0.754. Okey. So, lebih besar. Z lebih kecil lah. Okey, yang ni lebih besar. Sebelah kanan dia boleh jadi besar. Kalau yang tadi sebelah kiri besar, sebelah kanan kecil. Kalau yang ni sebelah kanan besar, sebelah kiri kecil. So 0.754. Okey. Tak perlu ingat pun macam mana nak siapa besar siapa kecil. Yang penting faham graf. Kalau graf faham tu, insya-Allah boleh jawab. Okey. So bila dah dapat ni, kita lukis graf kita. Okey, kita ambil dulu yang first ni, negatif 0.75. Okey. Saya zoom sikit. Okey. Okey. So, negatif 0.754 sebelah kiri lah. Yang ni positif sebelah kanan. So, dia dapatlah satu palang kat sini. Agak-agak lah kat mana. Okey. Yang ni positif, yang ni negatif. Okey. So, kita baca dulu. Kita baca daripada kanan. Okay, kalau yang ni kalau kita baca Z lebih besar. So bila dia lebih besar, dia sebelah kanan lah daripada palang ni. Palang ni sebelah kanan. So sebab itulah dia lorek sebelah kanan yang ni. Okey. Yang sebelah kiri pula. Okay, sebelah kiri pula. Kita baca daripada Z ni lah. Z lebih kecil daripada negatif 0.7.
So bila dia lebih kecil maksudnya dia ke kiri. So bila dia ke kiri, dapatlah loretnya ke kiri. Okey. So sekarang ni macam mana kita nak cari tak luas bawah graf ni? Ikut table. Kalau ikut table yang kita boleh tengok kawasan yang ni saja kan. Okey, saya buat kawasan X, yang ni kawasan Y. Okey, so kita kena tambah dua ni baru dapat jawapan dia. X tambah Y. Okey. So sekarang ni X kita boleh tengok dalam table sebabnya dia daripada palai ni dia duduk sebelah kanan dan dia positif. So benda tu memang syarat boleh tengok table. Yang Y ni tak boleh tengok table sebab dia negatif. Lepas tu dia ke kiri. So kita pantulkanlah dia. Okey. So jadinya untuk X tu, okey, yang ni kawasan X. Okay. So kita tambah kawasan Y. Okay, Y tadi pantul. So bila negatif pantul jadi positif lah. Okay, yang ni pun positif juga, yang memang sedia dia dah positif. Okay, yang ni kita pantul. So yang ni Y. Okay. So dapatlah X tambah Y. So jadinya untuk X, okay, yang ini X, PZ lebih besar 0.754. Okay. So yang ni untuk Y. Y pun sebab kita pantulkan dia. Sebab luas sini adalah sama dengan sini. Ingat tak yang saya cerita awal-awal dulu? Luas sebelah sini adalah sama dengan sini. Okey. Dia sama kalau dia punya kat sini sama tau. Okey. Katakanlah kat sini 0.8, kat sini 0.7. Tak samalah. So kita kena carilah dia punya ni kat table. Okey. So yang ni sama. So kalau 0.754 dapat luas dia sebanyak sekian-sekian. So betullah luas kita tengok table 0.754 tu luas dia 0.5 contoh. So sebelah sini pun 0.5 juga sebab dia adalah sama. So X tambah Y. Okey, ataupun nak darab pun boleh. Okey. So kalau nak skip pun boleh, mana-mana yang selesa, mana-mana yang senang. So kalau benda yang sama, X tambah Y. Okey, ni benda yang samalah. Okey. So yang ni X, yang ni Y, benda yang sama. So tambah. So kita tengoklah dalam table. So tengok dalam table. So dia dapat yang ni. Okey. Dua ni sebab ada dua kali lah. Yang ni yang satu, yang ni yang nombor dua. Benda yang sama. So benda yang sama kita buat dua lah. Dua darab benda yang dua kali kan. So darab je lah dua. So tak payahlah kita tulis banyak-banyak kali. So, kita buat sekali saja. Okey. So yang ni direct guna kalkulator saja. So dapatlah jawapan yang ni. Okey, kita cuba try soalan yang tak ada jawapan lagi. Okey, kita cuba C terus. B tu saya rasa kamu boleh boleh fahamlah, tengok saya punya explanation A tadi. So kita cuba C. Okey, C. Okay, C. First, kita buka lah dulu. Okay. P. Z letak kat tengah-tengah. So, lebih besar 0.092. Lebih kecil negatif 0.092. Okay. Dah dapat yang tu, kita lukis graf. Okay. Graf. Sekejap, saya ingat pula. Okay, lukis graf. Okey. Kita buat palang untuk positif 1, negatif 1. Agak-agaklah. So negatif 0.092, kat sini 0.092. Okey, so kita lorek. So kita baca daripada kanan. Daripada kanan, Z lebih besar daripada 0.092. So lebih besar maksudnya dia ke kanan. So dia lorek dekat sini. Okey. So kita baca daripada kiri pula. So bila kita baca daripada kiri, Z lebih kecil daripada negatif 0.092. So lebih kecil maksudnya dia ke kiri. So dapatlah kat sini. So kita nak luas yang ni lah, dua kawasan yang ni. So sekarang yang ni, okey, saya buat kawasan satu. Yang ni satu, yang ni
2. Okey, kawasan 1 kita direct boleh tengok table. So kita tulis terus PZ lebih besar 0.092 tambah. Okey. Yang ni tak ada tolak-tolak lah sebab kita nak tambah 2 ni baru kita nak dapat jumlah dia. So tambah, yang ni dia akan jadi pantul. So bila dia jadi pantul, jadinya benda yang samalah Z lebih besar 0.092. Ataupun kalau saya lukis pada graf, dia akan jadi macam ni lah. Untuk yang pertama, okey, yang ni kawasan 1 0.092. So yang ni nombor 2 ni pantul. Pantul yang nombor 2 ni saja. So tambah, so dia akan jadi benda yang samalah 0.092. Okey. So dapatlah 2 kali benda ni. Okey. Okey, so kalau benda yang sama, kita tak nak tulis banyak kali, kita buat je lah 2. Okey, 2 ada benda yang sama 2 ni. Okey, ni benda yang sama, so kita tulis 2. Okey, supaya kita tak tulis banyak-banyak benda lah. Okey, 0.092. So 2. Yang ni baru kita tengok dalam table lah. Okey, kalau kamu tak nak buat yang ni pun tak apa. Kalau nak buat satu-satu lebih panjang sikit lah. Kalau ada cara mudah yang lebih pendek, kita buat lebih pendek. So bila dah benda yang sama 2 ni, kita letaklah 2. So baru kita tengok 0.092. 0.092. Okey, pergi dekat 0.0 dulu. Lepas tu yang ketiga 9. So dia jumpa yang ni. Okey, dia jumpa 0.4641. So tolak dengan nombor 2 belakang ni dekat sini. So 8. So 8 mula daripada belakang lah. So 0 ni ada 4. 1, 2, 3, 4. So tulis dekat dia punya jawapan lah. So kat sini jadinya 0.4641 tolak 0.0008. So tekan saja kalkulator, kamu akan dapat 0.9266. Okey, simpan. Okay. So yang D cuba buat sendiri, jawapannya adalah 0.4142. Okey. So habis dah untuk kes-kes bagi taburan normal. Okay. Yang ni latihan je. Okay. So habislah dia punya kes-kes dia. Okey. So kesimpulannya di sini, berapa banyak kes pun yang kita ada, yang penting kena faham graf. So graf, bila dah faham graf, kamu dah tahu yang mana nak kena tolak, yang mana nak kena tambah, yang mana kena buang, yang mana kena pantul, yang mana tak kena pantul. Okey, daripada situlah kita boleh kira. So tak perlu pun ingat nak kena ingat kes 1 ke, kes 2 ke, kes 3 ke, kes 4 ke, kes 5 ke. Tak perlu nak ingat semua tu. Yang satu sahaja, faham graf, insya-Allah boleh buat. So graf tu dia menentukan macam mana kita nak menyelesaikan masalah tu. So faham graf, graf tu kena faham betul-betul. Okey, so faham graf, insya-Allah yang lain boleh buat lah. So saya stop dekat sini. Video ni pun dalam 23 minit sahaja. So yang ni sampai muka surat 22. Ini dah latihan. Nanti kita akan buat latihan pula lah untuk memantapkan lagi pemahaman kamu tu. So saya sarankan setiap soalan tu lukis graf. Walaupun dah faham ke apa ke, lukis graf. Supaya dah terbiasa nanti. Okay, so sampai sini tolong buat revision yang mana saya suruh buat tu. Yang soalan yang saya buat ni, yang saya dah buat tu, buat semula. Tengok buat. Okay. So selamat menonton dan terima kasih.